Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu PRN Melaka. Dan saya ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional kerana telah pun menang. Dan sebelumnya saya adalah Daniel Jani, yang mana saya bersiaran di channel saya sendiri. Dan saya harap yang di luar kenali saya. Kerana saya ini tidak ada apa-apa pun. Saya hanya rakyat biasa yang hanya menyokong kepada parti PHS, terutamanya PKR. Jadi saya bersuara ini cuma untuk pandangan rakyat yang tidak berguna kepada parti pun. Tetapi pada pandangan saya, apa yang saya lihat, 2 tahun saya non-stop melihat perkara ini dalam PKR. Jadi ini saya punya pandangan. Sebelum PRN Melaka ini, saya pun telah didedahkan dengan berbagai-bagai isu dalam PKR ini. Jadi hari ini kemuncaknya adalah di PRN Melaka ini. Apabila terjadinya PRN, maka kita lihat apa yang berlaku, kekalahan yang begitu parah. Sebelum ini kita selalu dengar isu yang ada di PKR ni adalah isu kabilah, isu kartel lah, sama lah pada saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, isu presiden. Yang ketiga, isunya bendera. Saya nak bagi tahu kepada penyokong-penyokong PKR, terutamanya orang-orang muda yang ingin bergabung dengan parti politik, terutamanya parti PKR. Kamu nak bergabung, tidak perlu nak memikirkan kamu nak memegang cabang, nak memegang ranting, kamu nak bertanding cepat, kamu nak jadi YB cepat. Buktikan kamu adalah seorang yang berkaliber. Setidak-tidaknya, kalau kamu tidak boleh menggunakan platform politik kamu sendiri, kamu harus menonjolkan diri kamu bahwa kamu adalah pimpinan di cabang ranting yang terbaik sebelum menjadi calon. Tidak perlu kamu nak bercakap angkuh, tidak perlu kamu nak wal-walkan diri kamu di Facebook. Buktikan diri kamu mempunyai channel pribadi kamu yang mana kamu mempunyai pengikut yang begitu ramai. Saya cabar kamu orang semua kerana apa yang saya lihat, apa yang saya alami, kamu orang ni banyak yang sombong, yang angkuh apabila memegang jawatan cabang ranting. Yang mana ini adalah menyebabkan orang-orang di bawah ini, penyokong-penyokong di bawah ini muak dengan sikap kamu orang. Itu yang saya lihat. Dan kamu punya pandangan, semuanya menyalahkan orang ini, orang itu, orang ini. Buat kabilah ini, buat kabilah itu. Apa yang menguntungkan? Tidak menguntungkan. Lepas tu salahkan presiden. Lepas tu salahkan bendera. Saya nak beritahu, itu tadi saya pernah juga buat komen di Facebook. Kalau pakai logo lambang hidung babi pun, kalau kita mempunyai kekuatan yang terbaik, kita boleh menang. Tetapi kerana kita tidak betul, maka inilah akibatnya. Kerana kita terlalu yakin. Cabang dan ranting ini terlalu angkuh, yang mana saya lihat. Siapa yang nak dijadikan calon adalah mereka-mereka sendiri. Mereka bukan mencari calon. Sepatutnya mereka boleh jadi calon dalam waktu yang sama. Kalau dah bertanding kalah, bagi ruangan kepada yang lain. Cari tokoh muda, cari yang terbaik. Begitu juga EMK. Jadi ini yang berlaku, saya lihat. Pimpinan wanita. Kemenangan di Melaka, kita tahu kenapa. Banyak faktor dia. Faktornya mereka bekerja sama. Pimpinan wanitanya kuat. Ada pergerakan di situ. Untuk UMNO lah. Jadi inilah yang berlaku banyak hal. Lepas tu salahkan presiden, salahkan kata, salahkan ini. Ini bukan salahnya. Sekarang ni, kabilah kamu orang ni yang salah. Perpecahan itu berlaku di bawah ni. Kerana kamu orang. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kamu orang semua nak berebut naik. Berebut nak jawatan. Itulah, apabila PHS memerintah 22 bulan, ramai yang tidak penting mendapat jawatan dalam kerajaan itu. Apakah kamu masuk ke politik ini walaupun tidak jadi YB, apabila kamu menjadi macacai, menjadi pengampu, kamu akan dapat jawatan di kementerian-kementerian yang dipegang oleh pemimpin PHS nanti. Inikah matlamat kamu dalam politik, dalam perjuangan kamu orang? Ini isu yang sangat mungkin susah nak dikatakan ataupun nak dirungkaikan, tetapi di sini saya nak luahkan supaya kita faham.
PHS menang. Berapa ramai dapat jawatan baik-baik dalam kerajaan? Rafizi disisihkan. Ini adalah sesuatu yang kita lihat. Yang menjayakan PHS itu menang adalah hasil kerja kuat Rafizi. Saya tidak dapat nafikan itu. Walaupun mungkin Rafizi melihat saya bercakap, tetapi saya juga mungkin ada pandangan saya yang berbeza. Tetapi saya tidak boleh nafikan. Kemenangan PHS itu bergantung kepada kerja yang Rafizi buat. Dia turun ke bawah. Dia menyantuni rakyat di kampung. Adakah cabang ranting PKA ini buat kerja ini? Yang ada adalah mereka keluar dekat Facebook, mereka buat live, tunjuk diri mereka, yang ada view cuma 10-20 orang. Nak menunjukkan diri supaya Tuan Presiden nampak. Inikah sikap yang kamu orang nak buat? Jadi ini adalah yang saya lihat dalam PKA. Apabila kita tegur, mereka akan kata, kau belum tahu lagi PKA, kau siapa dalam PKA. Ini adalah masalah kamu orang. Begitulah kamu akan cakap dengan saya. Begitulah saya akan huraikan ke bawah kepada orang lain. Maka bagaimana orang nak menyokong PKA? Jika sikap kamu orang tidak boleh nak marketingkan kamu punya parti. Toleransi kamu. Nak bercakap dengan saya, boleh. Ini juga saya nak buat teguran. Mungkin dah lama saya simpan. Saya tidak suka nak simpan. Tetapi saya nak buka di sini. Kerana saya ini blogger, yang mana saya akan sharekan video PKA, Amanah, yang mana adalah PHS, termasuklah DAP. Saya akan sharekan ke channel saya. Memang orang tahu, channel-channel seperti YouTube, Facebook, apa semua ini boleh mendapat duit. Tetapi bukannya satu video itu saya boleh menguntungkan saya, sehingga akan kaya. Saya menjana channel saya, yang mana bolehlah diguna pakai, agaklah adalah juga orang nak tengok. Jadi, apa salahnya platform itu digunakan? Dan saya share ke situ, itu adalah kalau memang dapat hasil sedikit, apakah kesalahannya? Untuk saya. Itulah untuk saya nak top upkan telefon saya, itulah saya nak ni kamera saya, nak prepare demi untuk saya bersama dengan parti. Tetapi apa yang berlaku? Ini saya nak tegur. Kerana apa yang berlaku dengan saya, apabila saya upload video daripada channel Dahsyat, Studio Dahsyat, saya ditegur dengan keras oleh Maca Cais pada saya. Membuat teguran dengan saya begitu keras. Sehingga akan suruh mendelete video dalam waktu 12 jam ke 24 jam. Dalam keadaan saya masih buat kerja lain. Ini adalah sifat pemimpin rendah PKR ini. Yang duduk di cabang di ranting. Yang belum lagi bertanding. Baru nak menunjukkan muka mereka. Inilah sifatnya. Jadi ini teguran saya sangat keras. Kerana mereka fikir mereka dah duduk dekat situ. Mereka ingat mereka terlalu ni besar. Kepala mereka dah besar. Macam badan mereka. Jadi ini yang berlaku. Ini adalah yang saya lihat di pimpinan PKR. Dan saya pernah menelepon beberapa cabang ranting. Saya tak nak sebut di negeri mana. Saya menyamar. Saya cakap saya nak membantulah. Nak tolong YB angkat inilah apa semua. Apa yang saya dapat? Jawapannya mengecewakan. Saya tak nak cerita jawapannya, tapi mengecewakan. Kerana inilah sifat-sifat yang ada dalam parti PKA ni. Mereka baru pegang EJK, baru pegang kawasan sedikit, diberi kepercayaan. Anak-anak muda ini, yang baru nak up ni. Mereka kerja dia masuk ke politik, masuk ke PKA ini, untuk mencari platform mereka, mendapat jawatan, dan sambil-sambil bolehlah mendapat sedikit impalan daripada apa yang mereka mahu. Mereka tidak tahu perjuangan orang-orang lama dahulu. Seperti Gerak 98, seperti otai-otai reformasi. Dibelakangkan. Yang penting mereka nak. Ini akan merosakkan PKA. Kabilah-kabilah ini. Perkara ini harus dihentikan. Bermula hari ini tidak perlu PKA itu ada kabilah. Cabang ranting ini pun merosakkan. Buat cabang ranting, tetapi kita tengok kalau cabang itu pernah bertanding kalah, cabang ranting itu harus letak jawatan ataupun dia harus mencari
pengganti yang baru untuk calon akan datang. Supaya tidak menjejaskan. Ini PRN Sarawak ini. MPN. Samalah. Kalau Melaka boleh lingkup, Sarawak, saya tidak merendahkan. Ini hakikat. Saya tidak perlu turun pun. Keegoan mereka, pemimpin-pemimpin itu, bertelagah di sana. Pandangan boleh berbeza, tetapi kita jangan bertelagah, jangan berdendam. Apa yang berlaku sekarang ini, keegoan itu terlampau. Jadi, dalam PKA ini, merosakkannya adalah mereka-mereka yang di peringkat pertengahan. Pemimpin atasan nih, tidak begitu tahu yang di bawah nih. Karena mereka berebut nak jadi calon, lepas itu orang yang boleh naik, orang yang memang ada nama, orang yang bekerja di kawasan, diabaikan. Itulah yang berlaku. Siapa yang tanam, siapa yang tuai, sepatut. Tetapi dalam PKA ini, mereka nak tuai, orang yang tanam. Pergolakan di Melaka itu, dari awal, apabila kabilah-kabilah ini berlaku, calon-calon ini, saya sudah tahu. Ini adalah satu kumpulan mereka, seolah-olah seperti itu. Saya tidak tahu, ini adalah urusan pihak atasan ataupun pihak presiden tentang isu ini. Tetapi seandainya saya yang jadi presiden, saya pecatkan je. Lantik yang baru, cari betul-betul siapa yang boleh buat kerja, boleh dibuat. Saya pandai bercakap ini, memang saya dalam pengurusan. Saya memang orang bisnes. Saya juga human management. Jadi saya tahulah sedikit isu-isu yang seperti ini. Itu saya membuat teguran. Dan kalau saya keras, memang saya daripada badan beruniform dahulu. So, itu sifat saya. Jadi apa yang berlaku ini, PKA kena ambil iktibar, kena rubah. Jika PKA tidak ubah perkara ini, pucuk pimpinan tidak ubah perkara ini, percaya atau tidak, 10 tahun ataupun 15 tahun lagi, parti PKA akan jadi parti PAS. Hidup segan, mati tak mau. Inilah yang akan terjadi. Karena kabilah ini merosakkan parti. PAS rosak adalah apabila Tuan Guru Nik Aziz meninggal. Jadi PKA juga akan rosak 10 ataupun 15 tahun akan datang. Ataupun setelah pengunduran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam politik ini. Maka rosak PKA ini. Jadi kalau kita tidak nak rosakkan PKA ini, maka kabilah-kabilah ini harus dihapuskan. Harus bekerja sama untuk meneguhkan parti ini. Berkenaan dengan isu bendera yang mana saya sebutkan tadi itu. Yang saya katakan muncung babi pun kalau nak dijadikan lambang kan, logo kan pun. Kalau orang dah kenal kita, orang dah tahu kita punya kerja, kita boleh menang. Itu adalah yang betul-betul sepatutnya kita buat dalam diri kita untuk menjadi ahli politik. Supaya kita rakyat boleh tahu. Tidak perlu politik ini terlalu dengan duit. Memang politik ini harus pakai duit karena pergerakan kita bersama dengan rakyat. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan kerja kita untuk orang bawah yang mana rakyat boleh nampak di kawasan-kawasan yang sepatutnya bukan apabila dekat pilihan raya baru timbul ke kampung. Tapi apa yang berlaku dengan calon-calon ini tak ada buat persiapan ini. Jelas itu. Itu yang saya katakan. Logo itu tidak memain peranan kalau saya nak fikir-fikirkan. Mungkin 5% ataupun 7% saja memainkan peranan. Lepas itu nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebagai presiden tidak perlu dipersalahkan. Kerana beliau adalah yang tertinggi sekali. Dan sepatutnya kerja-kerja ini yang di bawah orang-orang kiri kanan beliau lah yang melakukan. Yang telah pun diagihkan dengan jawatan dan tugas. Jadi ini yang saya lihat. EMK juga. Yang mana saya lihat apabila membuat pengambilan yang mana saya lihat di media yang mana dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
membawa tokoh-tokoh anak muda tempoh hari. Saya setuju. Cuma AMK kerjanya bukan mencari kroni. AMK itu Angkatan Muda Keadilan nih. Carilah pemimpin di seluruh Malaysia. Jangan cerita, saya lihat kroni semua. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang, AMK berdiam. Kemana pergi? Apakah kami ini yang sebagai rakyat biasa nih, yang saya yang tak ada apa-apa nih, tukang menjawab? Bukan saya tak nak menjawab. Tetapi kalau AMK sendiri menjawab, itu jelas. Kita boleh melihat bahawa inilah suara Angkatan Muda. Ini tidak. MPN pun diam 1000 bahasa. Ini nak kempen PRN Sarawak. MPN Sarawak bunyi pun tidak. Tidak pandai pula mencari isu apa yang berlaku di pusat untuk dibawa ke negeri, dijadikan bahan politik, diolah semula. Kalau saya tengok mereka punya ini, ada yang lawyer, ada yang engineer, ada yang semua tinggi-tinggi. Tapi apa pun tak ada. Kerja nak mengampu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai bila nak macam ni? Ataupun tunggu duit pilihan raya untuk dipam masuk ke poket. Kalah pun tak apa. Berlaku lagi nanti. Jadi lagi calon. Berurutan sampai begini. Sampai kiamat tidak ada perubahan. Jadi ini teguran saya yang merapu merewang. Tetapi kalau saya tak luahkan ke sini, maka kawan-kawan tidak boleh mendengar. Dan sebenarnya panjang kalau saya nak bercerita tentang isu ini. Tetapi cukup di sini. Mungkin tidak manfaat. Dan apapun yang salah adalah daripada saya. Tetapi ini adalah luahan hati saya sebagai rakyat. Yang mana saya nak lihat ada perubahan dalam PKR. Harus bertindak. Dan perkara-perkara kabilah ini hentikan. Kerana saya dah cukup muak sebagai rakyat lihat perkara ini. So sekian daripada saya. Terima kasih.